الحمد لله الذي جمعنا على العمل بمقتضى الإيمان. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpunkan kita di tempat ini, yang mana Allah menghimpunkan kita ini sebagai tanda keimanan kita kepada Allah. ومن شأن العمل بمقتضى الإيمان أن يزداد به الإيمان. Dan merupakan tanda seseorang itu mengamalkan akan amalan berdasarkan dengan keimanan yang Allah berikan kepadanya. Keimanan itu akan bertambah dengan amal perbuatannya. وإنما يمنع زيادة الإيمان وصحة العمل أمراض في القلب وعباد. Adapun yang menghalang bertambahnya iman dan bertambahnya amal perbuatan baik, sebabnya yang menghalang itu adalah penyakit-penyakit yang berlaku di dalam hati. إذا تطهر عنها القلب نالت زيادة في كل لحظة وساعة. Hati-hati manusia bila mana bersih daripada penyakit-penyakitnya, sentiasa hati itu akan naik tinggi dalam keimanannya. قال الإمام أبو الحسن الشاذلي عليه رحمة الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبني ويقول: يا علي صفي ثيابك، طهر ثيابك عن الدنس، تحظى بمدد الله في كل نفس. Al-Imam Abu Hasan Al-Syadili pernah mengatakan bahwasanya aku melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, wahai Ali, bersihkanlah hati kamu daripada penyakit-penyakit hati, maka kamu akan naik dalam keimanan kamu dalam setiap nafas yang kamu keluarkan. ثم ذكر له ثوب المحبة. Kemudian baginda Rasulullah menyebutkan untuknya adalah pakaian kecintaan, وثوب المعرفة. dan pakaian ma'rifah, وثوب التوحيد. pakaian tauhid, وثوب الإخلاص. dan pakaian ikhlas. مشيرا إلى أن تطهر القلب عن العلل تثبت به هذه الأوصاف في القلب وتقبل عند الله عز وجل. Memberikan isyarat bahwasanya bila mana hati manusia dibersihkan daripada noda-noda dan penyakit-penyakitnya, maka hati itu layak untuk mempunyai dan memiliki sifat yang telah disebutkan tadi. ومن ضرورة قوة الإيمان أن يحمل على العمل. Dan merupakan tanda kekuatan iman itu adalah mendorong kepada manusia itu untuk sentiasa beramal. فإنه على حسب الإيمان بالله تعالى تنتهض الهمة في امتثال أمره واجتناب زجره. Berdasarkan dengan kekuatan keimanan di dalam hati seseorang, akan timbul dan akan naik tinggi semangatnya untuk beribadah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. ثم إن الحق تبارك وتعالى يتكرم على عبده بزيادة الإيمان كلما زاد في العمل. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan tambahan iman kepada hamba-hambanya bila mana hamba itu menambahkan di dalam amal perbuatan baiknya. وإذا تأملنا آيات القرآن وجدنا كثرة وافرة من ذكر الإيمان والعمل الصالح. Bila mana kita merenung kembali tentang isi kandungan Al-Quran, maka kita akan mendapati banyaknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang keimanan yang diiringi dengan amal yang saleh. ورتب الله عليها الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. Dan Allah menjanjikan atas dasar keimanan itu kejayaan di dunia dan juga di akhirat. وإن أنواع الفساد والشرور في الأرض يقود الناس إليها خبث الطوايا وفساد النفوس. Dan adapun yang berlaku, adapun yang menarik manusia di dalam melakukan amal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan mereka tertarik untuk melakukan amal perbuatan tersebut adalah lemahnya iman di dalam hati tersebut dan penyakit yang ada di dalam hati orang itu. وقد وجدنا ربنا تعالى يقسم بمظاهر قدرته في الكائنات في سورة الشمس وضحاها
ثم يقول في المقسم عليه في شأن هذه النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kita mendapati di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi nama makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sumpahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah ingin mengkabarkan dengan pelbagai sumpah yang disampaikan tentang pentingnya nafsu itu sendiri. Allah berfirman yang maksudnya sungguh berjaya orang yang mensucikan hawa nafsunya, dan sungguh akan rugi orang yang memotorinya. وجزا خير الجزاء الشيخ محمد حافظ كان سبب اجتماعنا وإياكم في هذا المكان على هذا الوجه. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada Syekh Muhammad Hafidz bin Selamat yang menjadi sebab perhimpunan dan pertemuan kita pada pertemuan majelis pada malam hari ini. أمده الله بزيادة من كل خير وطول العمر في طاعة ونفع للقريب والبعيد. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau sebagai sebab dalam menyebarkan kebaikan dan menjadi sebab untuk menyebarkan manfaat, dan dipanjangkan umurnya serta membawa kebaikan kepada orang yang dekat dan orang yang jauh. اجتمعنا على العمل بمقتضى الإيمان. Kita semua berhimpun di tempat ini adalah berdasarkan dengan hakikat keimanan dan amal. في طلب الزيادة من الرحمن. Di dalam kita mengharapkan tambahan keimanan itu dari Allah. وإرادة الحصول على تزكية النفس. Dan bertujuan agar supaya mendapatkan dari Allah pembersihan di dalam hati dan jiwa kita. والتطهر عن كل دنس ورجس. Dan membersihkan daripada segala noda-noda dan kotoran-kotoran. فنسأل الرحمن أن يقبل جمعنا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan perhimpunan kita pada malam hari ini. وأن يعاملنا بفضله وما هو أهله. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sesuai dengan keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الطالب بصدق. Wahai sekalian yang mencari pemberian dari Allah dengan sungguh-sungguh. لا أكرم ولا أسخى ولا أعظم من مطلوبك وهو الله تبارك وتعالى. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, dan tidak ada yang lebih mampu untuk memberi kepada kamu melebihi daripada zat yang sedang kamu meminta kepadanya hari ini. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. Kata Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, sesungguhnya aku tidak merasa susah hati untuk memikirkan tentang kabul ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi yang aku sedang pikirkan adalah untuk aku sentiasa berdoa kepada Allah. فإنه إذا صدر الدعاء من المؤمن بالعبودية والصدق مع الرحمن والحضور معه والوجهة إليه فالإجابة مضمونة. Oleh karena seseorang yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan fokus di dalam berdoanya kepada Allah, mengharapkan pemberian daripada Allah, bila mana keadaannya orang yang berdoa seperti ini, maka jaminan kabul itu dari Allah pasti akan diberikan. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. Dikatakan dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang hatinya ketika berdoa berada dalam keadaan lalai dan tidak fokus. مر بعض العارفين فوجد شخصا يدعو يقول اللهم زوجني من الحور العين في الجنة وهو يلعب بحصان بيده أمامه. Salah seorang arifin ketika melihat kepada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada aku ini untuk dapat engkau nikahkan dengan hurul ain, dengan bidadari nanti di surga. Doanya itu dipohonkan dalam keadaan dia memainkan tangannya dengan debu yang ada di hadapannya. فقال يا هذا بئس الخاطب وأنت تخطب من الله الحور العين وأنت تلعب. Kata seorang yang arif itu mengatakan kepada orang yang berdoa, wahai fulan,
Sungguh kamu ini tidak sopan di dalam meminta kepada Allah? Adakah kamu minta kepadanya sementara tanganmu adalah bermain-main dengan debu yang ada di hadapanmu? لو كنت تخطب امرأة في الدنيا وأنت تلعب ما قبل منك. Dikatakan kepadanya, kalau engkau datang meminang kepada seorang wanita di dunia dengan cara yang engkau buat seperti tadi, maka tak akan diterima pinanganmu itu. ولما مر نبينا صلى الله عليه وسلم على مصل وهو يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوهره. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melintasi kepada seseorang yang sedang melakukan salat dan tangannya itu adalah bermain-main dengan janggutnya, baginda bersabda, kalau hati orang yang salat ini khusyuk, maka seluruh tubuh badannya pun akan khusyuk. ولقد نبهنا إلى حسن الأدب وحسن العمل عند حضور الجمعة. Dan baginda Rasulullah pun menganjurkan kepada kita untuk sentiasa berada di dalam keadaan adab di dalam beribadah dan menghadiri pada waktu Jumat. فقال من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menyentuh kepada batu atau bermain dengan batu sementara imam sedang menyampaikan khutbah, maka dia tergolong daripada orang yang lama yang tidak dapat fadilatul Jumat. وقال إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Dan juga beliau bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, diamlah kamu sementara hati sudah menyampaikan khutbah, maka dia termasuk orang yang lalai. وقد كان بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم يصلي فيحسبه الطائر أنه عمود منصوب فيقف على رأسه يظنه جمادا لأنه لا حركة له. Di kalangan mereka para sahabat dan para at-tabi'in didapati bila mana mereka melakukan amal ibadah salat, maka akan disangka oleh burung yang sedang terbang, umpama pokok ataupun tiang, yang burung itu hinggap kepada tubuh badannya, karena disangka yang ada itu adalah tiang ataupun pokok, karena berdiri melakukan amal ibadah salat dengan begitu tenang. ولقد كان من إحسان عملهم وحسن مراقبتهم لأحوال قلوبهم مع الله تعالى أن صحابيا كان يصلي في بستان له فالتهى بعض الطيور ينتقل من شجرة إلى شجرة وهو يصلي. Dan di antara mereka juga yang sentiasa memerhatikan akan keadaan hatinya bila mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada mereka para sahabat yang melintasi kepada sebuah kebun, yang mana tuan kebun itu melakukan salat. Ketika melakukan salat, melihat kepada burung yang berpindah daripada satu pokok kepada pokok yang lain sementara dia berada dalam keadaan salat. فبمجرد أن أحس بهذا نذر أن يخرج من البستان كله لله وينفقه في سبيل الله. Maka orang yang salat itu ketika merasakan bahwasanya dia itu lalai daripada salatnya karena memerhatikan perpindahan burung daripada satu pokok kepada pokok yang lain, yang mana ini melalaikan dia daripada salatnya, maka dia keluar daripada kebun itu dan tidak lagi memiliki kepada kebun tersebut. حتى قام من الصلاة فوجد بعض أطفاله قد حمل بعض الثمر يأكله فنزعه من يديه وقال يا ولدي قد نذرنا هذا لا ملك لنا فيه فأخرجه منه. Sehingga sahabat itu yang keluar daripada kebunnya didatangi oleh anaknya yang sedang membawa buah-buahan daripada kebun miliknya, diberikan kepada ayahnya ataupun ingin dimakan oleh anaknya, maka diambil oleh sang ayah dan mengatakan, wahai anakku, ini kebun dan buah-buahan yang ada di dalamnya bukan lagi milik aku, dan aku sudah nazarkan kebun ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صدق الله. Dia datang kepada baginda Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, maha benar Allah. قال صدق الله وما ذلك. Kata baginda Rasulullah, Allah maha benar, apakah yang kamu maksudkan? قال يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. Dia mengatakan akan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah merupakan fitnah ataupun ujian. فإني كنت أصلي في بستاني فألهاني الطير عن صلاتي أنظر إليه
Sesungguhnya aku sebentar tadi berada dalam keadaan salat dan aku dilalaikan dengan memandang kepada perpindahan burung daripada satu pokok kepada pokok yang lain. فإني قد نذرت ذلك البستان لله. Dan aku sungguh telah menadarkan untuk menyedekahkan kebun itu kepada Allah. قال ذلك مال رابح ذلك مال رابح ذلك مال رابح. Maka Nabi menjawab, itu adalah merupakan harta yang membawa keuntungan. Itu adalah harta yang membawa keuntungan. Dan itu adalah harta yang membawa keuntungan. ثم أشار عليه أن يقسمها في أقاربه وذوي أرحام. Kemudian baginda memerintahkan kepadanya untuk membahagikan kebun itu kepada familinya, kepada orang tersebut. هذه النماذج العلى وهذه القمم العالية. Ini adalah merupakan teladan-teladan yang tinggi dan merupakan contoh-contoh yang mulia. راقب قلبه فنزع مادة الالتفات إلى المال بإخراج المال كله. Dia adalah memerhatikan akan keadaan hatinya, yang mana ketika cenderung hati itu kepada harta, maka dicabutlah kecenderungan kepada harta itu dengan disedekahkan harta tersebut. وبلغ من إحسانهم لأمر إقامة الصلاة أن بعض الصحابة شكا وسوسة في الصلاة. Dan di antara mereka juga yang sentiasa memerhatikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjaga kepada hati itu sentiasa memerhatikan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang daripada mereka yang melakukan amal ibadah salat yang terkena dengan perasaan was-was di dalam hatinya. فقال له بعض التابعين أتذكر الدنيا وأنت في الصلاة؟ Kemudian salah seorang tabi'in mengatakan, adakah kamu mengingati akan dunia sementara kamu berada di dalam keadaan salat? قال لا لأن تختلف في الأسنة يعني الرماح تطعنني أحب إلي من أن أذكر الدنيا وأنا أصلي. Dia mengatakan, tidak, aku sama sekali tidak mengingati kepada dunia ketika aku berada di dalam salat. Sungguh bila mana tubuh badan aku ini dipotong dengan atau diterkena oleh panah berkali-kali, lebih aku sukai berbandingkan aku lalai ketika aku berada di dalam salat. قال فما الوسوسة التي تشكوها؟ Maka orang itu bertanya, lalu kenapakah kamu was-was di dalam salatmu? قال إذا قمت إلى الصلاة تذكرت خطر وقوفي بين يدي الله فأذهل عما أنا فيه. Dia mengatakan, bila mana aku sudah masuk ke dalam salat, maka aku teringat akan satu masa nanti aku akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatan aku kepada hal yang seperti itu menghilangkan ingatan aku di dalam salat tersebut. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh berjaya orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه كونوا بقبول العمل أهم منكم بالعمل فإنه لا يقل عمل مع قبول. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya jadilah engkau di dalam keadaan mengharap untuk dapat diterima amal kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat kepada amal. Sesungguhnya bila mana mengharapkan kabul kepada amal yang kita lakukan walaupun sedikit, bila mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membawa kebaikan yang besar kepada amal perbuatan itu. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh Allah hanya akan menerima amal perbuatan hamba yang bertakwa. ولما رفع القواعد سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل للبيت الحرام لهجوا إلى الله في طلب القبول. Demikian yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangunkan kepada Ka'bah, maka setelah selesai daripada pembangunan itu meminta dan memaksa kepada Allah agar supaya diterima amal perbuatannya. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat membina Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada amal perbuatan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. إنك لا تستطيع أن تتصور لو قبل منك هذا الجلسة كم سيهب